bahan pencemar intrinsit ini berasal daripada objek ataupun koleksi itu sendiri atau ditambahkan semasa pemprosesan ataupun melalui rawatan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di Curator Studio. Jangan lupa like, subscribe and share. Pada hari ini kita akan membincangkan lagi satu topik, ejen deteriorasi artifak, iaitu pencemaran ataupun pollutant. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran? Pencemaran adalah kemasukan bahan pencemar ke atas ruang udara yang boleh menyebabkan kerosakan ke atas alam semula jadi dan juga ekosistem. Sebagai contoh, keadaan persekitaran, bahan kimia, cahaya, haba dan juga tenaga. Di dalam konteks permuziuman terdapat 3 faktor yang membawa kepada deteriorasi artifak ataupun kemerosakan kepada artifak. Yang pertama adalah bahan pencemar yang dibawa oleh udara. Yang kedua adalah bahan pencemar yang dibawa melalui sentuhan. Dan yang ketiga adalah bahan pencemar intrinsit, iaitu bahan pencemar yang sudah sedia ada ataupun yang terbentuk semasa reaksi kimia. Pencemaran udara ataupun airborne pollution yang terhasil daripada bahan pencemar yang terdapat di udara yang boleh menyebabkan kerosakan kepada manusia dan juga alam semula jadi. Bahan pencemar ini terbahagi kepada 2, iaitu primer dan juga sekunder. Primer bermaksud bahan buatan manusia, manakala sekunder adalah bahan alam semula jadi. Primer ataupun bahan buatan manusia yang berpunca daripada aktiviti industri, sebagai contoh pelepasan asap melalui cerobong-cerobong asap kilang, pembakaran terbuka dan juga letusan gunung berapi. Kesan pencemaran ini akan menyebabkan penipisan lapisan ozon, jerebu, hujan asid dan pemanasan bumi. Sekunder ataupun bahan alam semula jadi tidak dilepaskan secara langsung, sebaliknya terbentuk di udara apabila berinteraksi dengan pencemaran utama. Sebagai contoh, gas karbon dioksida, sulfur dioksida dan juga logam toksik seperti plumbum, tembaga dan juga sisa radioaktif. Terdapat 7 bahan pencemar udara. Yang pertama adalah asid asetik ataupun dikenali sebagai asid cuka. Asid cuka ini terdapat di dalam penghasilan bahan-bahan polimer ataupun bahan serat kain seperti contoh tekstil. Yang kedua adalah lapisan ozon yang terdapat di stratosfera dan melindungi kita daripada sinar ultraviolet yang boleh merosakkan kulit. Di dalam bangunan pula, sumber utama ozon adalah sistem pemanasan dan pengudaraan seperti contoh penghawa dingin. Yang ketiga adalah sulfur dioksida, iaitu sebatian kimia yang dihasilkan oleh gunung berapi dan juga beberapa proses industri. Sulfur dioksida juga boleh menyebabkan kakisan tembaga. Pencampuran di antara sulfur dioksida dan nitrogen dioksida boleh menyebabkan pengasidan kertas. Yang keempat adalah hidrogen sulfida atau sumber antropogenik ataupun alam semula jadi yang banyak digunakan di dalam industri pulpa dan juga petroleum. Bahan ini mudah dikenal pasti kerana ianya berbau seperti telur yang busuk. Dalam masa yang singkat, bahan ini dapat merosakkan perak, tembaga dan juga emas. Yang kelima adalah nitrogen dioksida yang dikeluarkan oleh pembakaran dalam kenderaan, loji jana kuasa dan juga pembuatan industri. Yang keenam adalah zarah halus ataupun fine particles. Semakin kecil zarah, semakin sukar untuk merawat dan mencegahnya. Zarah-zarah halus ini boleh berada pada permukaan objek ataupun artifak. Sebagai contoh, habuk dan juga jelaga. Yang terakhir adalah wap air. Tindakan wap air sebagai bahan pencemar boleh menyebabkan kerosakan secara fizikal dan juga kimia. Secara hidrolisis, wap air secara langsung akan menyebabkan kerosakan, terutama bahan yang berasaskan selulosa ataupun sebatian organik. Sebagai contoh, bahan berasaskan selulosa ataupun sebatian organik ini digunakan untuk menghasilkan buku dan juga kertas yang merupakan bahan penting dalam koleksi.
Pencemaran yang seterusnya adalah bahan pencemar melalui sentuhan. Sebagai contoh, bahan sintetik plastik seperti PVC, sebatan sulfur dari getah, pita perekat dan juga klip kertas. Peluh yang berada di tapak tangan kita juga merupakan bahan pencemar kerana bersentuhan dengan objek ataupun artifak. Pelbagai jenis bahan yang digunakan akan mempengaruhi pelbagai jenis objek. Sebilangan besarnya akan menyebabkan perubahan warna. Perubahan ini pula bergantung kepada kuantiti bahan yang digunakan serta kereaktifan permukaan terhadap pencemaran. Seterusnya kita beralih kepada bahan pencemar yang terakhir, iaitu bahan pencemar intrinsik. Bahan pencemar intrinsik ini berasal daripada objek ataupun koleksi itu sendiri atau ditambahkan semasa pemprosesan ataupun melalui rawatan. Sebagai contoh, dakwat yang berada di atas kertas yang merupakan bahan pencemar intrinsik sekunder dan terbentuk semasa proses degrasi. Bagi meminimalkan kerosakan yang akan berlaku kepada objek ataupun artifak ataupun koleksi, terdapat beberapa langkah pencegahan ataupun kawalan strategi yang dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah kawalan mekanikal, iaitu melalui penjagaan kebersihan, halangan fizikal dan juga kuarantin. Kuarantin di sini adalah bermaksud dari segi pemeriksaan, pengasingan dan juga rawatan. Yang kedua adalah kawalan budaya, iaitu sikap yang positif dalam memberikan kerjasama sepenuhnya kepada kaki tangan yang bertugas dalam memeriksa, menyelenggara, menghalang serta menghindar. Yang ketiga adalah kawalan kimia. Penggunaan bahan yang bersesuaian adalah berdasarkan kepada saiz, ukuran dan juga kerosakan semasa objek ataupun koleksi. Ini dapat mengurangkan risiko deteriorasi terhadap artifak. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Semoga ia memberi manfaat dalam memanjangkan jangka hayat terhadap objek, artifak ataupun koleksi. Semoga kita berjumpa lagi di lain kali. Stay safe and kita jaga kita.